Siap sedia, kita sama-sama doa dalam hati. 我们预备心，大家同心默祷。 Amin. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, memulakan sesi doa. 奉主耶稣圣名开始祷告会。 Sebelum itu mari kita puji Tuhan, Kidung Bilangan 250. 我们唱赞美诗第250首。 Silakan duduk. 大家请坐。 Haleluya, salam damai sejahtera saya ucapkan kepada penatua, para diaken, para pendeta dan juga saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan Yesus. 哈利路亚，在这里问候在座的长老、传道、执事，还有弟兄姐妹们，大家平安。 Kita bersyukur kepada Tuhan karena petang ini kita masih dapat meneruskan ibadah kita. 我们非常感谢神，今天下午我们继续我们的灵恩会， Di mana kebaktian kebangunan rohani itu bukan saja kita dapat saling mendorong melalui dengan firman Tuhan. 在灵恩会当中呢，我们不只是单单依靠神的话语来去互相勉励， Tetapi dalam kebaktian kebangunan rohani itu juga kita dapat mengambil peluang untuk memusatkan pikiran kita dalam doa. 在灵恩会的时候呢，我们能够专注在祷告里面。 Lebih-lebih lagi kepada mereka yang belum mengecapi karunia Roh Kudus. 尤其那些还未领受圣灵的恩赐， Inilah peluang terbaik bagi kita untuk memohon dengan sungguh-sungguh karunia Roh itu. 这都是我们一个非常好的机会来去认真的来去祈求这个圣灵的恩赐。 Karena karunia Roh juga merupakan janji Tuhan kepada umatnya. 因为圣灵是神允许给他的选民的， Setelah kita menerima pembaptisan daripada Tuhan, 我们从神那里领受了洗礼， maka kita bukan lagi milik kepada diri sendiri, tetapi milik kepada Tuhan. 我们就不再属于自己的，我们是属于神的。 Dalam rohani kita sudah menjadi warga Israel yang rohani. 在属灵方面呢，我们是属灵的以色列人， Kita layak menjadi anak-anak Abraham. 我们配的成为亚伯拉罕的子女， Kita layak mengecapi dua jenis berkat Tuhan, 我们配的领受神两种的福气， yaitu berkat dalam jasmani maupun berkat dalam kehidupan kerohanian kita. 那就是我们这个肉体的福气，还有那个属灵的福气。 Apa saja yang Tuhan janjikan melalui firman-Nya, kita dapat menerimanya. 神所应许的，我们都有资格来去领受。 Baik, mari kita merenungkan apakah kepentingan Roh Kudus ini dalam kehidupan kita. 我们来探讨，在我们生活里面，圣灵有多么的重要。 Mengapa Roh Kudus itu begitu penting untuk kita terima ataupun kita memohonnya? 为什么我们要
看重来去祈求这个圣灵呢？ Baik, yang pertama adalah melalui dengan pencurahan Roh Kudus. 就是圣灵的降临。 Umat Kristen dapat memahami kebenaran Tuhan itu. 那么基督徒呢就能够明白神的道理。 Kalau kita lihat dalam kitab Yohanes pasal 我 16. 们来看约翰福音书的16章， Yohanes pasal 16 kita lihat dalam ayat 12 dan 13. 我们看约翰福音书的16章12到13节。 Ayat 12. 12节， Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. 我还有好些事要告诉你们，但你们现在担当不了。 Ayat 13. 13节， Tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. 只等真理的圣灵来了，他要引导你们明白一切的真理，因为他不是凭自己说的，乃是把他所听见的都说出来，并要把将来的事告诉你们。 Baik, dalam ayat 12 dan 13 merupakan janji Tuhan kepada murid-muridnya. 12、13节是主耶稣对门徒的一个应许， Di mana janji Tuhan bahwa Tuhan akan mencurahkan roh kebenaran kepada mereka. 神应许要降下真理的圣灵来。 Sudah tentu roh kebenaran ini ditujukan kepada Roh Kudus Tuhan sendiri. 那么这个真理的圣灵是指的神的灵来说的。 Dan kita boleh melihat fungsi Roh Kudus dalam ayat 13. 我们看13节的有关圣灵的功能， Yaitu memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran 就 itu. 是要引导你们明白一切的真理。 Jadi melalui dengan Roh Kudus yang diam dalam hati kita, 那个住在我们里面的圣灵， kita dapat melihat bahwa Roh Kudus itu secara perlahan-lahan membimbing manusia supaya memahami kebenaran Tuhan itu. 我们看到圣灵是慢慢的来去引导我们来去明白神的真理， Bukan separuh tetapi keseluruhannya. 不是一部分，而是一切的真理。 Jadi hari ini pentingnya kita perlu memohon karunia roh ini. 所以呢，今天我们是非需要来去祈求这个圣灵的恩赐， Supaya kita tidak salah mentafsir Alkitab itu. 好使我们不会错误的来去了解这个真理。 Apabila kita melihat dominasi agama yang lain, 如果我们看其他基督教的mereka menafsir Alkitab itu mengikut kehendak ataupun pemikiran manusiawi itu. 他们是根据自己的了解和世上的解说来去谈真理的。 Walaupun mereka tidak paham, tapi mereka paksa untuk memahaminya dengan logik manusia. 虽然他们不了解，但是他们强迫用他们自己的知识来去解， Akhirnya mengeluarkan satu pengajaran yang berasaskan kepada pemikiran manusia. 那就造成了有了一个造人的意识的一些教导。 Tetapi bagi kita hari ini, 但是我们今天， dengan adanya bantuan Roh Kudus yang menjadi penolong kita, 我们有圣灵作为我们的引导， maka kita dengan mudah dapat memahami firman kebenaran itu. 我们就很容易的来去了解真理。 Ada seorang saudara kita, 我们有一位弟兄 ketika dia belum menerima Roh Kudus, 当他还未领受圣灵以前， dia mendengar firman Tuhan itu, dia sangat susah untuk memahaminya. 当他听神的道理的时候呢，他非常困难来去了解。 Walaupun teman-temannya mengatakan bahwa firman yang disampaikan sebentar tadi amat senang untuk kita paham. 虽然他的朋友说刚才所讲的这些道理呢都是非常容易明白的， Tetapi bagi saudara ini dia rasa macam susah untuk mengerti. 但是对于这位弟兄来说，他是非常困难来去明白。 Tetapi setelah dia mendapat karunia Roh Kudus, 直到他领受了圣灵， maka apa juga jenis firman yang disampaikan melalui kitab suci itu. 无论在透过圣经上的一些真理的教导， dia dapat memahaminya. 他都能够明白。 Walaupun sedikit, tetapi dia dapat memahami keseluruhannya. 虽然是不多，但是他能够完全的来去了解。
Ini merupakan satu kerja daripada Roh Kudus itu sendiri. 这就是其中圣灵的工作。 Demikian juga dalam mentafsir kitab suci itu. 同样的来去这个解经。 Walaupun hari ini kita dilengkapi dengan pelbagai pengetahuan dan bantuan dalam mengkaji Alkitab itu. 虽然我们今天我们有许多的这些内容知识来去解经， Namun sebagai umat Tuhan kita tidak boleh mengharap penuh akan pengetahuan ataupun alat-alat bantuan itu. 我们作为信徒呢，我们不能够完全来去依靠这些知识来去解经， Melainkan kita harus bersandarkan kepada Roh Kudus sendiri, memberitahukan kepada kita apa sebenarnya isi yang tersirat dalam ayat itu. 我们应该要依靠圣灵来去引导我们来去明白这些隐藏的真理。 Tidak ada yang tersingkap daripada tidak diberitahukan oleh Roh Kudus itu sendiri. 很多都是圣灵能够亲自来去告诉我们的。 Inilah fungsi Roh Kudus yang pertama adalah membantu kita memahami firman kebenaran keseluruhannya. 这就是第一个圣灵的功用，它就是引领我们明白真理。 Baik, yang kedua, 第二， yaitu Roh Kudus membantu untuk memperbaharui kehidupan kita. 圣灵就是帮助我们更新我们的生活。 Kalau kita lihat dalam kitab Roma pasal 15 ayat 16. 我们来看罗马书的15章的16节， Kitab Roma pasal 15 ayat 16. 罗马书的15章的16节， Ayat 16. 16节， Yaitu bahwa aku boleh menjadi pelayan Kristus Yesus bagi bangsa-bangsa, bukan Yahudi dalam pelayanan pemberitaan Injil Allah, supaya bangsa-bangsa bukan Yahudi dapat diterima oleh Allah sebagai persembahan yang berkenan kepadanya yang disucikan oleh Roh Kudus. 使我为外邦人做基督耶稣的仆役，做神福音的祭司，叫所献上的外邦人因着圣灵成为圣洁，可蒙悦纳。 Baik, dalam ayat 16 kalimat bawah menyatakan disucikan oleh Roh Kudus. 16节的下半段说，因着圣灵成为圣洁。 Jadi Roh Kudus itu juga memiliki fungsi untuk memperbaharui kehidupan kita. 那就是说，圣灵有的一个功能，就是来去使我们成为圣洁。 Daripada kehidupan yang menuruti hawa nafsu menjadi orang yang menurut kepada kehendak Roh. 从一个顺从肉体的，然后更改成为一个顺从圣灵的。 Daripada orang yang malas untuk menyempurnakan rohani menjadi orang yang sungguh-sungguh menyempurnakan rohani. 从一位懒惰来去做灵修的人，变成一位努力做灵修的。 Baik, ada satu cerita 有一个故事， di mana ada seorang saudara kita. 我们有一位弟兄， Ketika dia belum menerima karunia Roh Kudus, 当他还未领受圣灵的恩赐以前， semangatnya untuk berdoa itu sangat jarang sekali. 他很少有那个祷告的力量。 Walaupun dia hanya berdoa 10 menit, dia rasa bahwa doa itu sangat lama sekali. 虽然他只祷告了10分钟，但是他感觉到已经很久。 Dia tidak memiliki semangat untuk meneruskan doa dia. 他没有要继续祷告的力量。 Tetapi setelah dia mendapat karunia Roh Kudus, 自从他领受了圣灵以后， semangat doanya itu berubah. 他的祷告的精神就有所改变。 Bahkan dia pernah mengatakan bahwa dia tidak sadar dia sudah 2 jam berdoa kepada Tuhan. 他曾经说过，他不化解，他已经向神祷告了超过2个小时。 Dalam doanya itu sangat sukacita dia rasakan. 在祷告当中，他感觉到非常的喜乐。 Jadi ini merupakan pengalaman rohani yang pernah dikecapi oleh umat Kristen. 这些都是基督徒在属灵方面都曾经享受过的这些过程， Yaitu mengubah tabiat kita yang tidak baik menjadi baik. 就是能够改变我们这些不好的行为成为好的行为， Mengubah kehidupan kita yang dulunya malas menyempurnakan rohani semakin giat menyempurnakan rohani itu. 能够改变我们过去那些不努力灵修的，而成为今天努力灵修的人。
agar kita hidup sesuai dengan firman ataupun kehendak Tuhan itu. 好使我们过着一个符合圣经或者是真理的人。 Jadi pentingnya kita perlu memohon karunia Roh Kudus ini 最重要的是，我们要祈求这个圣灵的恩赐， supaya ia menjadi penolong untuk kita senantiasa menguduskan diri di hadapan Tuhan. 好使圣灵成为我们的帮助，使我们常常来去使我们自己成为圣洁。 Tanpa bantuan Roh Kudus kita tidak memiliki kekuatan untuk memisahkan diri kita daripada menuruti keinginan daging. 没有圣灵的帮助呢，我们很难能够使我们脱离这些肉体的情欲。 Tanpa pembaharuan Roh Kudus kita tidak boleh keluar daripada tabiat-tabiat yang buruk. 没有圣灵，我们就很难脱离这些不好的行为。 Jadi pentingnya memohon Roh Kudus ini. 所以呢，祈求圣灵是非常重要的。 Baik, kita lihat lagi dalam kitab Efesus pasal 1 ayat 14. 我们再看以弗所书的第1章的14节。 Efesus pasal 1 kita lihat dalam ayat 14. 以弗所书的1章14节， Ayat 14. 14节。 Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. 这圣灵是我们得基业的凭据，自等到神之名被赎，使他的荣耀得着称赞。 Baik, Roh Kudus itu juga bukan hanya setakat memiliki kepentingan untuk memperbaharui kehidupan kita. 圣灵不只是单单能够帮助我们来去更新我们的生活， Bukan hanya memiliki fungsi untuk membuatkan seseorang itu memahami kebenaran Tuhan. 不是单单能够帮助我们来去了解真理， Tetapi Roh Kudus juga menjadi jaminan dalam keselamatan kita. 圣灵也成为我们得救的一个凭据， Sampai kita memperoleh seluruh kerajaan surga itu. 使得我们能够承受那个天国的基业。 Tanpa Roh Kudus maka kita tidak dapat mewarisi kerajaan surga itu. 没有圣灵，我们就不能够承受天国的基业。 Ia adalah satu jaminan untuk kita memperoleh seluruh kerajaan surga itu. 圣灵就是一个我们能够承受天国基业的凭据。 Ini memberitahukan kepada kita ia berkait rapat dengan keselamatan jiwa rohani kita. 这个清楚的告诉我们说，圣灵与我们的得救是有密切的关系。 Walaupun kita begitu bergiat dalam ibadah kita, 虽然我们热心于我们的敬拜， berkobar-kobar dalam semangat pelayanan kita, 我们在侍奉上都非常的热心， tetapi tanpa Roh Kudus yang menjadi suatu perkara yang sia-sia. 如果没有圣灵，这一切都是枉然的， Karena tidak ada jaminan untuk kita memperoleh kerajaan surga itu. 因为我们没有这个承受天国基业的凭据。 Jadi dengan adanya Roh Kudus maka adanya jaminan kita. 有了圣灵，我们就有了凭据。 Maka pentingnya kita perlu memohon karunia Roh ini. 所以我们要看重祈求圣灵的这个恩赐。 Baik, kita sudah melihat kepentingan Roh Kudus dalam kehidupan umat Kristen. 我们已经看了作为基督徒生活里面这个圣灵的重要性。 Jadi bagaimana supaya kita dapat memperolehnya? 我们要如何来去得到它呢？ Pertama adalah melalui usaha ketekunan kita. 首先就是透过我们的努力。 Kalau kita berdoa tanpa berusaha, tanpa bertekun dalamnya, 如果我们没有努力来去祈求圣灵， bagaimana Tuhan dapat memberikan karunia Roh Kudus itu kepada kita? 那么神又怎样能够赏赐这个圣灵的恩赐给我们呢？ Yang kedua adalah kita perlu percaya kepada janji Tuhan itu. 我们必须要相信神的应许。 Kalau kita berdoa, kita berusaha, tetapi tidak percaya juga menjadi sia-sia. 如果我们祷告祈求，但是我们不相信的话，都是枉然的。 Kita masih memiliki hati yang ragu-ragu terhadap pencurahan Roh Kudus itu. 我们对圣灵的降临是有所疑问。 Yang ketiga adalah pemikiran kita. 第三就是我们的思想。 Di saat kita memohon karunia Roh Kudus itu, 当我们在祈求圣灵的时候， adakah hati kita itu benar-benar memusatkan untuk meminta Roh Kudus ataupun kita memikirkan hal-hal yang lain? 我们在祷告的时候，我们是否专心的来去祈求圣灵，还是我们在思考其他的事情呢？ Baik, ada seorang saudara kita, 我们有一位弟兄， ketika dia berdoa memohon Roh Kudus 当他祷告祈求圣灵的时候， dalam tempo yang agak lama, 在一段很长的时间， tetapi masih belum menerima karunia Roh. 但是他依然还没有领受圣灵。 Kemudian dia meluahkan
perasaannya itu kepada teman baik dia. 他就向他的好友来去倾诉他的心情。 Dia katakan bahwa kenapa saya ini susah untuk mendapat pencurahan Roh Kudus. 他说：“为什么我这么困难的来去得到这个圣灵呢 Jadi satu soalan kawan teman baik dia itu. ？”他其中一位朋友这样告诉他， Dia katakan apa yang kau pikirkan ketika berdoa kepada Tuhan. 就说：“当你祷告的时候，你在想什么呢 Kemudian saudaranya menjawab, saya memikirkan tentang pekerjaan saya. ？”他说：“祷告的时候，他是在想他的工作， Saya memikirkan tentang hal-hal anak-anak saya. 他在想有关他的孩子们， Saya memikirkan bagaimana supaya saya dapat menambahkan ekonomi dalam keluarga saya. 他在想如何来去增加家庭的经济能力。 Jadi kawan dia cakap, cukuplah dia bilang. 他朋友说：“够了， Katakan, kau perlu memusatkan pikiran kau dahulu. 你应该要专心在你的祷告里面， Bersihkan dahulu hati kau daripada hal-hal duniawi. 你应该要使你的心不要再想这外面的事。 Dengan demikian, pasti Tuhan akan mencurahkan Roh Kudusnya kepada kita. 只有这样，神才会降他的圣灵给我们。 Jadi pentingnya hati itu. 所以我们的心是非常重要的。 Kalau kita masih memikirkan hal-hal duniawi, 如果我们还是想着世界上的事情， kalau kita masih memikirkan hal-hal keinginan daging, 我们还是去想这些我们肉体的情欲， bagaimana Tuhan dapat memberikan rohnya kepada kita kalau kita tidak ada pemikiran yang sehat? 这样神如何来去给我们圣灵呢？如果我们没有一个健康的思想， Itulah pentingnya kita perlu memusatkan seluruh hati kita kepada Tuhan, meminta Roh Kudus itu. 所以我们的心应该要专注来去向神祈求领受他的应许的圣灵。 Yang keempat adalah pertobatan kita. 第四就是我们的悔改， Pentingnya kita perlu mengakui setiap kesalahan kita. 我们必须要承认我们所犯过的错。 Kalau kita meminta dengan sungguh-sungguh tetapi tidak ada pertobatan, 如果我们恳切的祈求却没有悔改的话， bagaimana Tuhan dapat mencurahkan rohnya kepada kita? 神如何降下他的灵给我们呢？ Jadi pertobatan itu sangat penting baik dalam hati kita maupun dalam perbuatan kita. 所以呢，悔改在我们心里还是我们的行为上都是非常重要的， Supaya kita memiliki hati dan perbuatan kudus di hadapan Tuhan. 好使我们的心和我们的行为在神的面前都是圣洁的。 Barulah Tuhan yakin memberikan karunia-Nya kepada kita. 这样的话，神才会有信心给予我们他所应许的圣灵。 Inilah perkongsian firman Tuhan tentang Roh Kudus. 这是有关圣灵的一些分享。 Semoga dengan perkongsian ini dapat mendorong kita supaya lebih berusaha untuk sungguh-sungguh memohon karunia roh. 但愿这些的分享能够使我们更加的恳切的来去祈求圣灵。 Selanjutnya kita akan sama-sama berdoa. 接下来我们要一起做祷告。 Jadi bagi siapa yang belum ada Roh Kudus, sila berdoa di hadapan. 对于那些还未领受圣灵的，请到前面来祷告。 Dan mungkin bagi mereka yang kurang sehat boleh berdoa di bagian belakang sedikit. 对于那些欠安的，我们可以在后面一边来祷告。 Baik, mari kita sama-sama sehati berdoa. 我们大家同心跪下来祷告。 Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami panjatkan doa.
Roh Kudus tak ternilai, tak baik. Tidak. Syukur puji Tuhan, sesi doa sampai di sini saja. 非常感谢神这次的祷告会呢到此。 Namun pada petang ini masih belum ada lagi lah yang disahkan mendapat karunia Roh Kudus. 到了今天的下午呢，还没有一位能够证实是领受圣灵的。 Namun kita jangan berputus asa, kita terus bersungguh-sungguh dalam doa kita. 但我们不要灰心，我们继续的恳切的来去祷告， Karena apa yang telah dijanjikan Tuhan pasti akan dicurahkan kepada kita. 因为神所应许的，肯定的他会赏赐于我们。 Baik, sekarang kita akan rehat untuk makan petang. 现在我们要休息吃晚